اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. Maksudnya, dan ingatlah peristiwa tak kala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka sujudlah melainkan iblis. Ia berkata, patutkah aku sujud kepada makhluk yang kau jadikan dari tanah yang diadum? Ia berkata lagi, khabarkanlah kepadaku, inilah orangnya yang engkau muliakan mengatasiku. Jika engkau beri tempoh kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat keturunannya, kecuali sedikit di antaranya. Allah berfirman kepada iblis, pergilah, lakukanlah apa yang engkau rancangkan. Kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah balasan kamu semua, sebagai balasan yang cukup. Dan desak serta pujuklah sesiapa yang kau dapat memujuknya dengan suaramu. Dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka. Dan turut campurlah dengan mereka dan menguruskan harta benda dan anak-anak mereka. Dan janjikanlah mereka dengan janji-janjimu. Padahal tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman dengan ikhlas, tiadalah engkau, wahai iblis, mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka untuk menyesatkannya. Cukuplah Tuhanmu, wahai Muhammad, menjadi pelindung bagi mereka. Tuhan kamulah yang menjalankan untuk kamu kapal-kapal di laut, supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya. Sesungguhnya ia adalah maha mengasihani kepada kamu. Dan apabila kamu terkena bahaya di laut, pada saat itu hilang lenyaplah dari ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru selain dari Allah. Maka apabila Allah selamatkan kamu ke darat, kamu berpaling tadah tidak mengingatinya. Dan memanglah manusia itu sentiasa kufur akan nikmat-nikmat Allah. Adakah kamu sesudah diselamatkan ke darat merasa aman dan tidak memikirkan bahawa Allah akan menggempakan sebahagian dari daratan itu, menembus kamu, atau ia akan menghantar kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu, kemudian kamu tidak beroleh sesiapa pun yang menjadi pelindung kamu? Atau adakah kamu merasa aman dan tidak memikirkan bahawa Allah akan mengembalikan kamu sekali lagi ke laut, kemudian ia menghantar pada kamu angin ribut yang memecah belahkan segala yang dirempuhnya, lalu ia mengharamkan kamu dengan sebab kekufuran kamu, kemudian kamu tidak beroleh sesiapa pun yang boleh menuntut bela tentang itu terhadap kami. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Bermula daripada ayat 61 sehingga ayat 70 yang kita bacakan pada malam ini masih lagi merupakan kandungan suratul Isra, surah yang ke-17 pada juzuk yang ke-15. Antara intipatinya menceritakan kisah iblis dan kederhakaannya
terhadap Adam AS dan penderakaannya kepada Allah Ta'ala serta sumpah Iblis untuk menyesatkan seluruh keturunan Adam AS. Di samping ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan sebahagian daripada nikmat Allah Ta'ala pada manusia. Kalau kita lihat betapa banyak ayat-ayat Al-Quran menceritakan nikmat-nikmat Allah kepada manusia untuk menunjukkan sifat pemurah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan untuk menunjukkan bagaimana sifat lupa diri manusia, kufur terhadap segala nikmat Allah Ta'ala. Kalau sebelum ini kita telah membacakan ayat-ayat berkenaan persendaan orang-orang kafir musyrik Mekah kepada Nabi SAW dan bagaimana Rasulullah menghadapi kerenah dakwah dan juga kelakuan-kelakuan musyrik Mekah yang mendustakan Rasulullah SAW serta mendustakan risalah kenabiannya, wahyu yang diturunkan dan segala ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana watak orang kafir musyrik Mekah. Setiap kali mereka diperdengarkan dengan kebenaran, diperlihatkan dengan ayat-ayat Allah, menambahkan kekufuran mereka dan kejahatan mereka. Persis mereka sebagaimana kisah Iblis yang sudah melihat tanda-tanda kebenaran, bukan bersama dengan para malaikat, tapi lihat bagaimana penderhakan Iblis, bagaimana kejahatan Iblis, untuk mengingatkan kepada kita betapa hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa hidayah itu tidak akan singgah kepada orang yang sombong dan ego dan orang yang membangga dirinya sehingga lupa untuk melihat kemuliaan itu pada kebenaran yang disampaikan, bukan pada keturunan, bukan pada latar belakang, bukan pada penciptaan badan dan fizikal. Maka Allah menceritakan kisah pemusuhan Iblis terhadap anak Adam. Kalau sebelum ini Allah cerita kisah permusuhan orang kafir terhadap Nabi SAW. Kali ini Allah menceritakan kisah permusuhan Iblis terhadap Adam. Untuk memberitahu kepada kita beberapa perkara. Yang pertama dari sudut bagaimana Rasulullah dituntut untuk bersabar. Yang kedua untuk menunjukkan ada Iblis yang telah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Maka musyrikin Mekah ini yang sesat, yang tidak mau menerima kebenaran, ialah hasil daripada hasutan syaitan, hasutan Iblis. Dan senantiasalah Iblis akan cuba menjauhkan manusia dari kebenaran. Seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu pada Nabi SAW, yang degil sangat musyrikin Mekah tu kenapa? Walau sudah diberi kebenaran, ditunjukkan kebenaran, diperlihatkan kebenaran, kerana ada Iblis, ada syaitan. Dan kita pun sama kadang-kadang dalam hidup kita, yang payah sangat nak terima kebenaran sebab apa? Yang payah sangat nak dengar nasihat sebab apa? Ada Iblis, ada syaitan. Akhirnya kita, walaupun nasihat itu nasihat baik, maka ia tidak memberi manfaat pada kita. Tak beri manfaat. Seorang anak, mak ayah duk nasihat, tak beri manfaat. Bahkan kadang seorang murid, tok guru beri nasihat pun dia tak nak ikut. Dia ikut tok guru dengan kuliah tapi nasihat tak ikut. Begitu perangai manusia kerana ada Iblis. Akhirnya kita, cara penolakan nasihat tadi berlaku dengan pelbagai cara. Ada yang kerana kecil hati. Ustaz, saya bukan apa kecil hati. Dah, Ustaz tegur sekali kecil hati, lari. Kenapa? Iblis ada. Mak ayah tegur kecil hati, Iblis ada. Supaya manusia ingat balik bahawa yang menjadikan mereka menolak kebaikan adanya Iblis, adanya syaitan. Sebab itu mereka hendaklah senantiasa muhasabah diri. Dan Allah cerita kembali bagaimana sumpah Iblis bagi menyesatkan. Menyesatkan manusia sebagaimana disesatkan musyrikin Mekah daripada menerima dakwah Nabi SAW. Dan ia juga pengajaran kepada kita. Kadang-kadang kita pun dah tahu mana baik, mana bagus. Tapi kita disesatkan oleh Iblis juga, syaitan. Kadang yang fitnah tok guru anak murid dia juga. Kenapa? Ada syaitan. Ada syaitan.
Syaitan akan terus menaburkan fitnah, menaburkan pembohongan. Akhirnya kita mudah. Kadang-kadang kita dah kenal orang tu bagus, tapi percaya juga fitnah. Kita tetap wasangka buruk pada orang baik, wasangka buruk. Kenapa? Ada syaitan, ada iblis, ada syaitan. Maka ini pengajaran kepada kita. Macam mana kita nak menangani keberadaan dan pengaruh iblis dalam diri kita. Dan saya kata kadang-kadang kita baik dah, bagus. Masjid surau pun bagus. Tapi bab fitnah nombor satu juga percaya. Bab viral fitnah nombor satu juga. Lemah. Kenapa? Ada iblis. Kita beri laluan pada iblis. Beri laluan pada syaitan. Kadang-kadang kita isteri mengaji pun dah pandai. Tapi lawan suami lagi. Kenapa? Ada iblis. Ini semua benda-benda yang kita kena sedar. Di sebalik kejahatan yang masih berlaku pada kita walaupun kita dah cuba jadi baik. Walaupun kita bersungguh jadi baik. Terus ada wasangka, buruk dan sebagainya kerana ada iblis. Kita kena ingat benda tu. Sebab itu kita sentiasa bertawuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ada menghalang kita untuk terima kebaikan, kalau ada penyebab yang menjadikan kita terkena kejahatan, berlindunglah pada iblis. Berlindunglah kepada Allah daripada iblis. Cepat-cepat sebut, ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waktu datang wasangka buruk kita pada orang-orang baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan duk main, kita pula duk main apa ni, bermesi pula. Yang ni tambah sikit, yang ni tambah sikit. Dah jadi banyak. Iblis suka tu. Akhirnya benda tak betul jadi seolah-olah macam betul. Dan ini peranan syaitan, peranan iblis. Yang memecah belahkan umat Islam, memecah belahkan manusia, memecah belahkan rumah tangga, memecah belahkan masyarakat, memecah belahkan kawan. Ini kerja dia. Maka seolah-olah Allah Ta'ala nak hiburkan Rasulullah SAW supaya terus bersabar dengan kerenah musyrik Mekah. Kenapa? Ada iblis belakang dia. Ada sumpah iblis yang ingin menyesatkan manusia selama-lamanya. Sebab itu seorang suami misalnya kena sabar dengan isteri sebab ada setan dengan isteri dia. Isteri kena sabar dengan suami sebab ada setan dengan suami dia. Mak ayah kena sabar dengan anak-anak sebab ada setan dengan anak dia. Semua diri kita ni ada setan kita. Sebab itu bila Aisyah marah, kata Nabi SAW, laqad ja'a syaitanuk, syaitan kamu sudah datang. Bila Aisyah marah, selalu pegang hidung, Nabi kata, setan datang lah. Syaitan ni memang datang. Kerana kalau sepatutnya tak ada orang boleh memarahi Rasulullah. Tak ada. Tak ada orang boleh marah orang baik. Sepatutnya begitu. Dan kita kenal orang baik, kita nak marah juga kenapa? Kita marahlah orang jahat. Tak. Orang baik juga dia nak marah. Orang jahat dia tak marah. Yang masjid tak berapa orang ni nak gaduh juga. Kenapa? Ja'a syaitanuna. Setan kita dah datang. Sebab itu hati-hati dengan syaitan kita. Setiap orang ada syaitan. Saya ada syaitan, tuan-tuan pun ada syaitan. Dan kita kena tahu pengaruh dia dalam kehidupan kita. Sebab itu Allah cerita. Kata Allah Ta'ala, wahai Rasul, ingatlah. Beritahu kepada manusia tentang permusuhan iblis kepada Adam dan seluruh zuriatnya. Ia adalah permusuhan yang lama semenjak diciptakan Adam AS. Dalilnya, Allah nak beritahu musuh iblis pada manusia ni lama dah. Ceritanya ialah wa idh kunna lil malaikati isjudu. Dan ingatlah ketika mana kami mewahyukan kepada seluruh malaikat. Usjudu li Adama, sujud kepada Adam. Sujud hormat. Sujud kerana apa? Menghormati Adam sebagai ciptaan Allah Ta'ala. Kerana di antara tanda keimanan seorang pada Allah ialah memuliakan segala syiar Allah atas muka bumi ini. Maka kata iblis, qala asjudu liman khalaqta tina, apakah aku sujud kepada makhluk yang kau ciptakan daripada adunan tanah? Iblis mula nampak dia mulia. Bukan dia mempertikaikan perintah Allah. Bila dia berkata, ana khairun min, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, mulia, tinggi. Dia diciptakan dari tanah, rendah, tempat dipijak. Iblis mula menggunakan mantik. Menggunakan satu kepahaman dia, logik dia. Tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan perintah Allah, tidak ada logik yang boleh membatalkan perintah Allah. Tidak ada. Kalau kita rasa macam logik, sebenarnya itu adalah kesesatan. Iblis
Waktu mana dia merasa logik untuk dia tidak patuh pada perintah Allah. Kerana dia rasa dia lebih mulia dari Adam disebabkan unsur kejadian. Unsur kejadian Adam daripada tanah. Dan unsur dia daripada api. Asma wa arfa. Lebih tinggi, lebih mulia. Sedangkan unsur tin adna wa aqrab lil khumun. Ia lebih rendah, bukan tidak terkena, tak nampak sebab di bawah. Sedangkan api itu di atas. Dari jauh orang nampak api, orang tak nampak tanah. Sedangkan hakikat sebenar. Kesemuanya ini makhluk Allah. Api makhluk Allah. Dan tanah juga makhluk Allah. Allah yang ciptakan. Ini asas pertama. Kita ni tuan-tuan sekalian, bila kita duk rasa bangga lebih pada orang, pertama kena ingat kita makhluk Allah, dia pun makhluk Allah. Asal kejadian kita semua makhluk Allah. Sebelum kita cerita bangga. Kemudian, kalau sekiranya dia kata api, iblis berkiaskan, api lebih mulia dari tanah. Tanah ini daripadanya terhasil binaan dan tamadun. Manakala daripada api terhasilnya kemusnahan dan kebinasaan. Sebab api musnah, sebab tanah membangun dan bertamadun. Maka Allah jadikan tanah sifatnya daripada tanah tadi menyuburkan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, menghijau, mengindahkan. Datang api menghilangkan keindahannya. Maka sebenarnya mana yang beri manfaat? Walau kalau iblis tidak menggunakan logik rosak dia tadi, dia sudah dimuliakan oleh Allah. Supaya kita belajar daripada ayat ini. Kita ni tuan-tuan, kalau ikut perintah Allah maka kita mulia. Kalau tak ikut perintah Allah maka kita akan menjadi pengikut-pengikut syaitan dan iblis. Maksudnya kita akan hina. Sebab tu orang yang memilih untuk membelakangi perintah Allah, lihatlah kehinaan dia. Jadi hina dia. Orang yang memilih untuk menjunjung perintah Allah, lihatlah manfaat dan kemuliaannya. Hidupnya memberi manfaat. Setiap tutur katanya, setiap perbuatannya, setiap perkara memberi manfaat pada manusia. Maka ini sifat manusia sebenar. Allah Ta'ala cerita, Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alai? Apa kemuliaan dia yang kemuliakan dia daripadaku? Iblis duk sombong. Dia kata, ya Allah, mulianya kat mana? Mulia kat mana? Tetapi bagaimana iblis meletakkan akalnya lebih tinggi daripada syariat? Kok mana nampak? Ya, bila kita cerita bab undang-undang Islam. Jadi kok mana undang-undang Islam tu baik? Yang digunakan mengatasi syariat. Bila kita suruh tutup aurat, kat mana tutup aurat tu baik? Dia cuba gunakan akal untuk mengatasi syariat. Bila kita cerita riba tu haram, arak tu haram, dia kata kok mana untungnya kita haramkan arak sedangkan ia satu sumber ekonomi. Semua mereka yang cuba gunakan akal sempit, akal dangkal. Mereka lupa bahawa segala kemuliaan, nikmat yang didatangi, yang Allah mendatangkan kepada manusia kerana mereka mematuhi perintah Allah. Tapi ketika mana mereka mengingkarinya, maka tunggu kemusnahan. Tunggu kebinasaan dunia dan akhirat. Maka bila iblis melakukan penafian kemuliaan Adam AS, lalu dia berkata, la in akhartani ila yaumil qiyamah, wahai Tuhan, kalau engkau panjangkan umur aku sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu, akan kusesatkan zuriatnya, illa qalila, sikit je selamat. Iblis nak beritahu anak Adam ni tak guna. Iblis nak beritahu anak Adam ni semua bodoh-bodoh, bahlu-bahlu, aku boleh perbodohkan dia. Aku boleh jadikan bukti aku lebih mulia pada anak Adam ni. Dari Adam dan keturunannya, aku dengan mudah boleh sesatkan dia. Kata ini ada kesombongan iblis. Bukan sahaja kesombongannya kepada Adam. Kalau Adam tak musuh dia. Bukan kesombongannya dalam sumpah dia untuk dia memperbodohkan seluruh anak Adam dengan cara ikut dia. Seolah dia nak beritahu, ya Allah, Adam ni tak ada pun kelebihan dia. Bukan zuriat keturunannya semuanya akan aku perbodohkan. Sebab itu tuan-tuan lihat, bila manusia dirasuk oleh syaitan dan segala perangai dan percakapan, nampak kebodohan dia. Nampak kebodohan dan syaitan ketawa. Kan dia berjaya membodohkan manusia. Sebab itu syariat Islam sifatnya bijaksana. Syariat Islam ni sifatnya bijaksana. Setiap kali kita ikut syariat, maka nampak kita cerdik.
nampak kita bijak. Bila kita tidak terlibat dengan zina, nampak bijak. Tak terlibat dengan minum arak, nampak bijak. Tak terlibat dengan judi, nampak bijak. Tak terlibat dengan pergaulan bebas, nampak bijak. Tak terlibat dengan riba, nampak bijak. Tak terlibat dengan kezaliman pada orang lain, nampak kita bijak. Maka segala syariat itu untuk menjadikan akal ini bijaksana. Maka datang syaitan membawa sesuatu yang membodohkan akal. Akhirnya patut kita bekerja, lalu orang ni berjudi. Tak ada orang bangga dengan rezeki dari judi. Atau orang berjudi ni, kalau dia menang judi, orang tanya dia ni duit mana? Ni duit saya kerja lah. Dia malu nak nisbah pada judi kerana kerja tu nampak mulia, bukan berjudi. Semua orang akan berbangga bila dia bekerja. Kerana ada maruah berbanding berjudi. Sama juga bila orang tu minum arak, dengan mudah kita nampak bagaimana dia telah memperbodohkan diri dia. Hilang akal dia. Tidak tersusun percakapannya. Tak boleh berjalan straight dia. Tu polis kalau nak test orang mabuk, dia suruh berjalan straight. Lepas tiup tu, tengok kandungan alkohol. Okey, cuba jalan straight. Kalau tengok bodoh, orang kalau bodoh, jalan straight pun tak boleh. Kalau jalan straight pun tak boleh, bagaimana nak suruh dia fikir straight? Tapi lihat manusia tetap duk tahankan arak juga. Dan sebahagian orang Islam yang diperbodohkan untuk beri lesen arak juga. Maka lihat bagaimana sumpah iblis. La'ahtanikan, akan ku perbodohkan. Akan ku sesatkan. Nak beritahu apa? Aku lebih mulia. Qala dhhab. Allah kata, pergilah, pergi. Faman tabi'aka minhum, siapa pun ikut kamu di kalangan mereka, fa inna jahannama jazaukum jazaa maufura. Yang ikut kamu semua aku humbang dalam neraka sebagai balasan yang sepadan dengannya. Balasan ni patut dengan dia. Maufura maksudnya satu balasan yang kena dengan perangai tadi. Satu balasan yang sempurna. Masuk neraka jahanam. Wastafziz, kata Allah. Wastafziz. Gerakkan semua. Gunakanlah segala kekuatan yang kamu ada. Ganggu mereka dengan gangguan yang kamu boleh buat. Man istata'ta, siapa yang kamu mampu ganggu, minhum di kalangan manusia bisautika, dengan suara kamu. Maksud dengan suara, dengan tipu daya, hela, waswah kamu, bisikan kamu, dengan ilham buruk kamu. Buat. Allah cabut, buat. Buat belaka. Guna semua bisikan-bisikan kamu. Wa ajlim alaihim bi khailika wa rajilika. Guna semua bala tentera kamu. Tentera jalan kaki ke, tentera berkuda ke. Maknanya kekuatan apa kamu ada sila guna, kata Allah. Wa syarikhum, pengaruh mereka. Fil amwal, pada harta, pada anak-anak. Wa inhum, dan sila tabur janji. Sila tabur janji. Wa ma ya'iduhumus syaitan, dan janji kamu wahai syaitan pada manusia illa ghurura, melainkan sia-sia. Tipu daya. Tentang Allah Ta'ala nak beritahu. Iblis, buatlah mu nak buat macam mana. Buat. Guna kerah semua benda. Buat. Untuk sesatkan hamba-hambaku. Sila buat. Tengok kamu berjaya tak berjaya. Ya, sebab Iblis rasa dia boleh sesatkan dengan umur yang panjang. Dia nak gunakan untuk sesatkan manusia. Dia rasa dia gagah. Sebagaimana dia rasa dia mulia pada Adam. Dia rasa dia mampu untuk sesatkan Adam. Dia lupa tentang pengampunan Allah. Dia lupa tentang hidayah Allah. Sehebat mana pun kejahatan yang cuba dibisikkan, maka Allah bentengi bisikan tadi dengan hidayah. Allah benteng dengan iman dan ketakwaan pada Allah. Akhirnya Iblis gagal. Iblis tak mampu. Tapi dah bersumpah macam tu, buat lagi, buat juga. Walau tak mampu. Bukan di saat-saat akhir Iblis berkata pada tenteranya, cepat ganggu dia waktu dia nak mati. Tiba-tiba hamba Allah ini mengucap 2 kalimah syahadah. Setiap kali anak Adam bertaubat, patah tulang belakang Iblis. Maksud patah tulang belakang Iblis menggambarkan sia-sia apa yang mereka dah buat selama ni. Dah goda 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, alih-alih masih pencing taubat. Taubat, ubah cara hidup, jadi orang baik. Maka kata syaitan dan Iblis, patah tulang belakang. Sebab setiap hari, setiap detik aku goda dia, tiba-tiba dia taubat. Sebab itu Allah suka orang bertaubat. Setiap kali hamba Allah bertaubat, mereka telah menggagalkan segala cita-cita syaitan.
Sebab cita-cita syaitan dan juga iblis menjadikan manusia menumpuk dosa. Tiba-tiba dosa itu diampunkan oleh Allah. Sebab syaitan tahu manusia ni masuk neraka dengan dosa. Maka diperbanyakkan dosa. Buat dosa. Jadi tahu pula anak Adam ni memang tak terlepas dari dosa. Maka setiap orang buat dosa tu, buat dosa ni. Yang ni kalau sekiranya buat dosa ambil harta orang tak buat, dosa mulut. Buat dosa mulut. Yang ni kalau dosa mulut okey, dosa tangan pula. Duk naik, menulis macam-macam. Yang ni pula dosa melalui, ya pelbagai. Sebab syaitan tahu kelemahan masing-masing. Dia masuk setiap rongga badan. Kita tahu ni lemah kat mana. Ini lemah masa kuliah mesti tidur. Dia ambil kat tidur. Kita pun tertidur. Dah 10 tahun dah tidur. Ini kuliah mesti tidur. Bukan tempat kita lah, tempat lain. Dia tahu kelemahan dia kat situ. Yang ni pula kelemahan dia, dia ajar supaya suka mengumpat. Itu kelemahan dia, mengumpat. Ini pula kelemahan dia, ambil harta orang. Hutang tak bayar. Bak lain bagus. Pergi umrah. Tiap-tiap tahun tapi hutang tak bayar. Hutang umrah pun tak bayar. Ada perangai macam tu. Kenapa syaitan akan gunakan segala kelemahan ini? Moga-moga dengan apa yang syaitan pengaruhi dia akan masuk neraka. Sebab syaitan nak suruh masuk neraka. Kok mana pun biar dia buat salah yang boleh masukkan dalam neraka. Kemudian kata Allah lagi. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-Ku. Laisa laka alaihim sultan. Kamu tak akan ada kuasa atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Kerana Allah menjaga mereka. Di sebalik syaitan dia rasa gagah, kuat. Tenteranya ramai. Ya, tentera syaitan lebih ramai daripada tentera Rusia. Lebih ramai daripada tentera Amerika. Lebih ramai daripada tentera-tentera kuasa besar. Ya, kalau kita campur tentera China, tentera Amerika, tentera Rusia, tentera India, yang semua juta-juta ni, tentera Korea Utara, campur semua sampailah tentera negara kita, banyak lagi tentera syaitan. Banyak lagi tentera syaitan yang dikerahkan. Rusia baru nak tawan Ukraine, syaitan dah lama nak tawan manusia. Semua. Bukan tawan negara, orang setiap individu. Dia nak tawan semua. Dia melakukan pencerobohan setiap hari. Melalui udara, melalui bawahnya, kanannya, kirinya, depannya, belakangnya, semua. Semua tempat. Tengah kita makan, biar kita lupa baca bismillah. Tengah kita tidur, jangan sebut nama Allah. Jangan manusia ni menyebut nama Allah. Tengah kita buat salah, jangan minta ampun dengan Tuhan. Dah halang salah, biar salah terus. Biar terus berakhir begitu. Maka iblis telah mengerahkan bala tentera. Sungguh-sungguh. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, inna ibadi hamba-Ku. Ini mengembirakan Nabi SAW. Pertama Allah nak beritahu kepada Rasulullah. Ni duk degil-degil ni sebab ada iblis belakang. Dia akan terus goda. Tapi jangan bimbang wahai Muhammad. Hamba-Ku akan Ku pelihara. Akhirnya lihat bagaimana kesungguhan Rasulullah SAW. Dalam berdakwah, Rasulullah tahu ini ada syaitan, ada iblis. Tapi kesungguhan Rasulullah berdakwah. Untuk membentuk hamba-hamba Allah yang mampu dipelihara atau dia akan dijaga oleh Allah. Akhirnya berubah. Maka semuanya menjadi hamba Allah. Akhirnya menunjukkan bahawa tuan-tuan sekalian, syaitan akan menggunakan segala keupayaan dia untuk menawang kita. Kita kena ingat. Sebab setiap kali kita cenderung buat jahat, banyakkan istighfar. Kerana senjata kita lawan syaitan ialah istighfar. Ada je benda-benda buruk, astagfirullahaladzim. Apa ni aku dah salah sangka dengan orang ni. Ni apa aku dah tuduh orang ni. Dah apa, istighfar banyak-banyak. Kenapa pun kejahatan kita dengan istighfar melemahkan syaitan. Melemahkan godaan dia, gangguan dia. Menjadikan kita kembali menjadi hamba Allah yang disayangi. Menjadikan kita hamba Allah yang akan dijaga oleh Allah. Sebab istighfar di antara fungsinya menjaga kita. Orang yang perbanyakkan istighfar, dia telah membina benteng yang kukuh. Benteng yang kuat daripada banyak kesalahan. Kan itu tuan-tuan sebelum tidur banyakkan istighfar. Hari ni salah apa kita buat. Hari ni apa benda kita tarik dalam Facebook ni. Hari ni apa benda kita tarik dalam WhatsApp banyak sangat. Hari ni apa benda kita tarik dalam Telegram. Hari ni apa benda yang kita buat kongsi. Benda tak berfaedah ni. Maka istighfar. Benteng badan kita. Tubuh kita. Benteng mulut kita. Benteng tangan kita. Benteng harta kita. Benteng kawan-kawan kita ni. Benteng anak-anak kita.
Benteng pasangan-pasangan kita. Supaya syaitan tidak mudah meruntuhkan rumah tangga kita. Benteng selalu. Si suami istighfar, si isteri istighfar. Kita sama-sama sahabat beristighfar supaya persahabatan kita kekal sampai hari kiamat. Kita sama saudara mara silaturahim kita beristighfar supaya silaturahim ini akan menjadi hujah kita di hadapan Allah. Kita dengan harta kita istighfar supaya harta ini menjadi jambatan ke akhirat. Kita dengan semua benda yang sekeliling kita istighfar. Maka itu tewasnya syaitan. Sesudah Allah menyebut tentang syaitan. Iblis dan sejarah lama permusuhan. Untuk ingatkan bila kita ajak orang pada kebaikan, tiba mereka tolak dan sebagainya, ingat ada syaitan di belakang. Terus melakukannya sehingga dia berjaya mengatasi gangguan syaitan tadi. Supaya kita tahu pengaruh ataupun perangai-perangai ini wujud pada kita dan pada semua. Kemudian Allah Ta'ala menyebut nikmat Allah. Kata Allah, Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulk. Tuhan kamulah yang memperjalankan bagi kamu kapal-kapal di lautan. Litabtagu min fadli, untuk kamu mencari kurniaan Allah. Rezeki sama ada ikannya, mutiaranya, atau sebagai bahan pengangkutannya. Perniagaan dan kehidupan kamu. Allah yang memperjalankan kapal-kapal itu. Baik, kenapa bila Allah Ta'ala sebut Allah memperjalankan kapal itu? Bukankah enjinnya? Bukankah layarnya? Bukankah kita katakan anginnya kalau menolak layarnya? Di manakah kita nak memahami, bagaimana kita nak memahami Allah? Kita nak tahu tentang Allah. Bila mana kapal ini bergoyang, bila ombak membesar, minta dengan siapa? Minta dengan enjin? Minta dengan layar? Minta dengan sahur? Kita minta dengan Allah. Kenapa kita Allah yang menjadikan perjalanan selamat? Kerana itu kita minta dengan Allah, kerana Allah yang menguasai laut. Kapal sebesar mana pun datang ombak besar. Nak minta dengan siapa? Dia nak pegang pada enjin dia yang hebat, atau kapal yang besar, atau layar yang kukuh? Tak ada. Datang angin yang kuat, datang ombak yang besar, ketika itu manusia mohon dengan siapa? Allah. Itu bukti Allah yang memperjalankannya. Kalau tidak, kamu tak akan minta dengan Allah. Allah kata, Innahu kana bikum rahima. Allah Maha Penyayang. Tuan-tuan, kalau ikut kaedah laut ni, setiap hari ada ombak yang besar, boleh. Tapi Allah jadikan ada waktu tenang. Lalu kalau kita ikut persentage kemalangan di laut, jauh lebih kecil berbanding keselamatan yang diperolehi oleh orang yang melalui laut. Ya mungkin kita dengarlah dalam beratus kapal, satu kapal tenggelam sebagai peringatan. Dalam banyak kapal laut yang berlayar seluruh dunia, yang mungkin karam adalah satu, dua berbanding ribuan. Yang tenggelam tu kenapa? Allah nak beritahu bahawa aku boleh menenggelamkan kapal ini sebagaimana akan menenggelamkan kapal. Supaya kita tak sombong tengah laut. Allah cerita, wa iza massakumud, bila mana kamu ditimpa dengan kesusahan, fil bahri, di laut, dalla man tad'una illa iyyah. Waktu itu tak ada orang kamu minta tolong melainkan Allah. Yang lain-lain semua kamu lupa. Nak minta tolong mak, lupa. Tolong ayah, lupa. Tolong berhala, lupa. Nak minta tolong kerajaan, lupa. Nak minta tolong YB, lupa. Nak minta tolong mana? Siapa kita nak minta tolong? Lupa, kita cuba ingat Allah. Tanyalah orang yang pernah karang kat laut. Tanyalah orang yang pernah terapung 6 jam, even 6 hari. Atau mungkin minggu. Tanya mereka, waktu tu dia harap siapa? Dia harap YB dia ke? Waktu tu dia harap siapa? Dia harap mak dia ke? Ayah dia ke? Tengah-tengah laut dia jerit mak ke? Atau dia jerit nama Perdana Menteri dia ke? Ataupun jeneral perang ke? Dia tidak akan menyeru malaikat Allah. Itu fitrah. Untuk menunjukkan apa? Manusia ini datang dari Allah. Hamba Allah. Dan untuk menunjukkan kuasa yang memperjalankan manusia di laut ini Allah. Sebab itu kau minta tolong Allah. Dalam kesusahan tadi. Falamma najjakum ilal bar. Tapi di kalangan kamu bila kami selamatkan mereka kepada daratan, a'radtum, kembali jahat balik. Wakana insanu kafura, manusia ini perangainya kufur. Maknanya cepat lupa pertolongan Allah. Kita dulu tuan-tuan bila kena denggi, ya Allah aku kalau baik nak ke masjid. Baik denggi sama juga di rumah. Aku kalau baik ni, insya-Allah lah lepas ni nak jadi orang baik lah. Lepas tu sama juga. Dia ingat dia takkan sakit lagi.
Dia ingat waktu dia selamat, dia tak mungkin kena lagi. Ini janji-janji bohong manusia Allah Ta'ala bongkar. Sama ada orang kafirnya secara khusus ataupun kalangan orang Islam sekali. Kita kan kadang-kadang bila kena musibah macam-macam nak kembali pada Allah. Ya Allah, lepas ni kalau aku untung ni aku nak sedekah banyak. Lepas tu untung senyap. Mana kata nak sedekah senyap? Tak ada apa. Itu silap cakap itu. Kena balik rugi baru dia tahu balik. Ni Allah cerita. Afa amintum. Apakah mereka rasa aman? Ayaksifa bikum janibal bar. Ya, mereka terselamat dari laut, kemudian kembali ke darat. Kami jadikan gempa bumi, lalu mereka pun tenggelam. Ingat bala Allah kat laut je ke? Ingat musibah yang Allah datang tu kat laut je ke? Bila selamat dari laut, kembali kufur, kembali buat maksiat. Walaupun dah berazam untuk taubat, bila kembali ke darat rasa macam selamat sangat. Mana boleh, mana mungkin kita selamat daripada kemurkaan dan pemerhatian Allah. Allah kata, apakah mereka rasa aman bila nanti mereka pulang ke darat, lalu kami jadikan gempa, lalu menelan mereka? Au yursila alaikum hasiba, atau kami menimpakan kepada mereka hujan batu. Sebagaimana kaum Nabi Lut. Tuan-tuan, kita kena hujan ais dah sakit dah. Tahu ketulang ais tu yang tebal. Kena cermin kereta pecah belaka. Kena kepala kita pun luka. Kalau Allah turunkan hujan tadi bukan ketulang ais tapi batu-batu dari neraka. Macam mana kita? Kata Allah, au yursila alaikum hasiba. Allah jatuhkan ketulang-ketulang batu dari langit. La tajidu lakum wakila, thumma la tajidu lakum wakila. Ketika itu tak ada orang boleh tolong kamu. Am amintum, ataupun kamu rasa aman, ayu'idakum fihi taratan ukhra, atau nanti Allah kembalikan semula kamu ke laut. Orang ni tuan-tuan waktu ke laut datang ribut kuat, kapal karang. Ya Allah, aku kalau engkau selamatkan aku jadi baik. Jadi soleh, tak nak lagi jadi masbuk. Nak duduk depan sekali mesti. Nak awal sekali. Selamat. Selamat dia pun buat perangai lain. Perangai lama dia. Lalu kata Allah, apakah kamu nak? Kami kembalikan balik kamu ke laut dan jadi sekali lagi. Tetapi kita selalu ingat, bila kita selamat sekali, kita kata selamat selama-lamanya. Tidak. Bila mana kita kena musibah, kita ni memang janji macam-macam waktu kena musibah. Bukan kita kata siapa, kita kata diri kita tuan-tuan. Waktu tuan-tuan kena musibah, ada tak janji dengan Allah sesuatu? Ada atau tidak? Oh, janji macam-macam. Janji macam-macam kebaikan nak buat. Tetapi bila Allah selamatkan kita, kita kembali perangai lama. Kata Allah, apakah kamu merasa aman, kamu tak akan berlaku lagi kejadian yang sama? Kamu kembali ke laut. Fayursila alaikum qasifan minar rih. Lalu kami hantar kepada kamu angin ribut yang lebih kuat. Fayuriqakum, lalu menenggelamkan kamu bima kafartum, disebabkan kufur kamu. Thumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Tak ada orang boleh melawan ketetapan kami atau membalas kembali apa yang kami buat pada mereka. Ada orang boleh balas dendam kepada Tuhan? Ada orang boleh backup? Kata Allah tidak. Maka ini amaran Allah. Jadi sebagai muhasabah diri kita, saya katakan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, kita memang setiap kali bila Allah uji kita, kita berazam macam-macam kebaikan. Tapi bila Allah Ta'ala dah beri kita senang balik, sihat balik, apakah kita buat dengan apa yang kita janjikan? Kalau kita tak buat, ingat ayat ni. Apakah kita rasa kita tak kena lagi? Allah boleh kenakan balik. Datangkan balik musibah. Dan kali ini kita tak akan selamat. Maka jangan mencela melainkan diri sendiri. Demikian juga orang-orang kafir yang selama ini duk sebut Tuhan, lupa berhala. Bila selamat, mereka ingat mereka dah tak kena. Jangan. Allah akan datangkan lebih hebat daripada itu. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami muliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami mudahkan kehidupannya di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami bagi rezeki yang baik-baik kepada mereka. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka daripada makhluk lain dengan kelebihan yang banyak. Allah Ta'ala sebut 4 kemuliaan manusia mengatasi binatang-binatang, haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan. Yang pertama kata Allah, karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam dengan kejadian yang sempurna,
dengan kemahiran berbahasa, kemahiran berfikir yang tak ada pada binatang atau pada tumbuhan. Dengan helah, dengan strategi macam-macam. Maka ini kemuliaan anak Adam. Mereka boleh bertutur, boleh bercakap, memahami bahasa lain. Kadang-kadang orang tak cakap pun kita faham. Bahasa isyarat, faham. Maka ini takrim kepada manusia. Yang kedua Allah kata, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dan kami mudahkan kehidupan mereka di pengangkutan darat dan laut. Di darat kita ada basikal, motosikal, kereta api, semua darat. Laut pula ada bot, ada kapal, ada sekian sampai kapal selam. Allah mudahkan kehidupan kita. Tiada laut yang boleh menyekat perjalanan kita. Tiada darat yang boleh menghalang kita berjalan. Maka kita boleh pergi mana-mana. Tuan-tuan nak pergi mana? Walau dipisahkan dengan laut, kita nak pergi Sabah Sarawak senang je, sejam sampai. Allah mudahkan kita kenderaan tadi. Wa'imah ikut laut ke, ikut udara ke, Allah pun mudahkan. Walau kita dipisahkan dengan laut, dipisahkan dengan benua, dipisahkan dengan macam-macam bentuk. Namun kata Allah, وَحَمَلْنَاهُمْ, kami bawa mereka. Maksud kami bawa di sini, kami mudahkan perjalanan mereka. Pengangkutan mereka. Di darat dan di laut. وَرَزَقْنَاهُمْ, yang ketiga. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, kami rezekikan kepada mereka yang baik-baik. Tentu manusia rezekinya terbaik. Yang tak baik, bagi makan, kita bagi makan musang, bagi makan kera, bagi makan ayam. Yang baik-baik semua kita. Tak ada lagi kita makan benda lebihan haiwan makan. Haiwan makan lebihan kita. Kita tak mungkin makan lebihan haiwan. Sebab apa? Sebab Allah beri rezeki terbaik untuk kita. Ikan segar-segar kita punya, yang buruk, yang 3 hari, kucing punya. Itu Kiki punya. Kucing kita. Itu Kiko punya. Yang sedap-sedap tu panas-panas berasa, itu mak dia punya. Itu bapak dia punya. Itu anak-anak dia punya. Yang dah buruk, itu kucing punya, itu ayam punya. Nasi yang sedap, panas-panas, biryani kita punya. Dah basi belendek, ayam punya. Siapa yang makan makanan baik? Kita. Ayam tak komplain pun. Kenapa bagi makan basi? Tak nak makan? Tak, dia makan. Kenapa? Kerana Allah lebihkan pada manusia untuk makan benda baik-baik. Yang tak baik, yang berbau, yang busuk, Allah jadikan ia makanan binatang-binatang. Binatang-binatang. Ayam yang disembelih kita makan. Yang dah mati tu, ikan keli makan. Ikan pating makan. Setengah ikan pating lah, dia makan ayam, bangkai ayam. Yang hidup, yang sedap, yang gulai lemak, gulai tempoyak, kita makan. Yang tinggal-tinggal tulang, itu kita bagi kucing makan. Begitu makanan yang baik yang Allah berikan. Sebab tu kita manusia, bila disediakan makanan yang baik, kita gembira. Harga berapa pun kita bayar. Kan ini sifat manusia. Paling banyak kedai makan kat dunia. Kalau kita pergi mall, mana-mana mall, ni paling kurang 70% kedai makan. Ni orang beli bangunan, paling tidak kedai makan mesti banyak. Pergi mana-mana mall atas bumi Malaysia ni. Ni semua makanan ada. Korea, Jepun, Taiwan, Terengganu, Kelantan, Pantai Timur, Pantai Barat. Semua ada ni. Kenapa kecenderungan manusia makan yang baik? Maka ini merupakan rahmat dan juga nikmat Allah bagi pada manusia. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan manusia mengatasi yang lain. Kata di antara kelebihan manusia bila mati ditanam. Binatang bila mati belum tentu ditanam. Manusia ni dia mati lama mana pun orang ambil, orang tanam dia. Tinggal tengkorak pun orang tanam. Kerana Allah lebihkan manusia. Namanya kekal tinggal. Binatang-binatang habis macam tu. Manusia kekal nama dia. Kerana Allah lebihkan. Di kubur-kubur tulis nama. Satu kelebihan. Disebut lagi namanya. Satu kelebihan. Binatang-binatang dah tak sebut. Orang dah tak tulis. Kubur manusia dipelihara. Kubur binatang orang tak pelihara. Orang buat rumah atas tu. Kubur manusia dipelihara. Kalau nak buat rumah, dia alih tempat lain, buat kubur lain. Maka ini kemuliaan manusia. Kenapa Allah sebut kemuliaan? Bila Allah cerita ramai manusia tidak syukur dengan nikmat Allah. Kemudian Allah beritahu manusia ni Allah beri berbagai kemuliaan. Tapi kalau kamu memilih kufur, kamu memilih kehinaan. Sesudah Allah beri kemuliaan. Kerana semua nikmat yang Allah bagi ni Allah tarik balik semua. Sedikit demi sedikit. Sehingga kesudahnya neraka Jahannam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.